Baik, hari ini awak akan belajar unit 4 iaitu daripada aspek pemerengganan. Bila kita nak buat assignment iaitu penulisan esei, penulisan itu memerlukan perenggan. Dan saya fikir anda juga tahu apa yang dimaksudkan dengan perenggan ataupun pemerengganan. Dan kalau kita lihat apa yang didefinisikan oleh Abu Hassan Abdul dan Abdul Rashid Muhammad Idris pada tahun 2012. Dia kata pemerengganan merupakan suatu entiti yang paling penting dalam organisasi sesebuah karangan. Okey, garis atau highlight perkataan ataupun frasa paling penting dalam modul awak tu. Okey, maksudnya dalam kita organize, kita menyusun sesebuah esei ataupun penulisan esei atau karangan, perenggan ini adalah satu entiti yang paling penting. Kalau tak ada perenggan ini, dia akan menyebabkan esei tersebut tidak dapat dibaca dengan baik. Boleh baca tapi tak dapat dibaca dengan baik. Kenapa? Sebab pentingnya perenggan ini, dia akan memisahkan antara isi-isi penting, okey, dan juga isi-isi sampingan, contoh dan juga rumusan. Jadi pentingnya perenggan ini supaya keterbacaan sesebuah esei itu dapat dilakukan dengan baik. Maka apa makna perenggan ini? Perenggan ini dia terhasil daripada sekumpulan perkataan yang membina pelbagai jenis ayat untuk menyampaikan sesuatu idea. Maka garis atau highlight pelbagai jenis ayat. Maknanya, dalam sesebuah perenggan itu, dia boleh jadi ada pelbagai jenis ayat. Dan kita dah belajar bahawa ayat ini ada pelbagai. Contohnya, dia ada ayat aktif, dia ada ayat pasif, dia ada ayat songsang. Ayat aktif ni contohnya, polis menangkap pencuri itu. Okey, subjeknya ialah polis, predikatnya menangkap pencuri itu. Kalaulah pasif, maka subjek itu ke belakang. Pencuri itu ditangkap oleh polis. Subjek polis itu berada di belakang. Kalau songsang, ayat songsang, oleh polis, pencuri ditangkap. Susunan dia tu lebih kompleks. Maknanya, perenggan ini dia boleh terhasil daripada pelbagai jenis ayat yang awak bina. Dan ianya akan membentuk sekumpulan perkataan yang menentukan mana satu merupakan perenggan pengenalan, yang mana satu merupakan perenggan isi dan yang mana satu merupakan perenggan penutup. Bayangkan, andai kata pada hari ini, awak menghantar tugasan esei kepada saya, 5 muka surat tanpa ada perenggan. Daripada A hingga Z, langsung tidak ada perenggan. Apa yang berlaku? Saya tidak boleh baca dengan baik. Okey? Sebab apa? Sebab kita tak tahu mana satu merupakan pengenalan, mana satu merupakan isi utama, mana satu merupakan isi sampingan, yang mana satu merupakan ayat simpul dan sebagainya. Sebab itulah dinyatakan bahawa pemerengganan merupakan suatu entiti yang paling penting dalam organisasi sesebuah karangan. Kalau kita bercerita tentang organisasi esei ilmiah, dia mempunyai 3 jenis perenggan. Yang pertama ialah perenggan pengenalan, kedua ialah perenggan isi, ketiga ialah perenggan kesimpulan. Setiap perenggan ini dia mempunyai beberapa komponen ayat yang berbeza fungsi dia. Dalam perenggan pengenalan, dia mempunyai 3 komponen ayat. Yang pertama ialah ayat tesis, kedua ialah ayat rangsangan, ketiga ialah ayat arah. Manakala dalam perenggan isi dia mempunyai 4 komponen. Yang pertama ialah ayat topik, kedua ialah ayat sokongan, ketiga ialah ayat sokongan lanjutan, keempat ialah ayat simpul. Manakala dalam perenggan kesimpulan dia mempunyai rumusan idea utama dan juga komen keseluruhan. Maknanya dalam ketiga-tiga jenis perenggan ini dia mempunyai beberapa komponen ayat yang berbeza. Dan ayat ini anda perlu tahu dan kuasai dan anda gunakan di dalam penulisan esei nanti.
Jadi kita lihat satu persatu asas pemerengganan berdasarkan jenis ayat tersebut. Baik, yang pertama ialah ayat tesis. Ayat tesis, penerangan dia ialah ayat yang menerangkan idea utama. Garis atau highlight dalam buku tu idea utama. Okey, idea utama. Maknanya, bila kita baca sesebuah karangan tersebut ataupun esei itu, once kita baca ayat tesis, kita akan dapat gambaran apakah idea utama tentang karangan itu nak cerita ataupun esei tu. Maksudnya, once kita baca ayat tesis, kita dah dapat gambaran keseluruhan dah. Esei ni dia nak kupas tentang isu apa. Idea utamanya apa. Contoh ayat. Okey, bila awak baca esei ni, ayat dia berbunyi, akhir-akhir ini, masalah pembuangan bayi dalam kalangan remaja semakin berleluasa di negara kita. Itu ayat dia. Maka, bila kita baca ayat tesis itu, kita dapat gambaran bahawa dia nak cerita pasal apa? Dia nak cerita pasal masalah pembuangan bayi dalam kalangan remaja di Malaysia. Okey, itu benda dia, ayat tesis. Dan selepas ayat tesis, dia akan disusuli dengan ayat rangsangan. Ayat rangsangan ialah ayat yang mempunyai kaitan dengan ayat tesis. Garis atau highlight mempunyai kaitan dengan ayat tesis. Ayat rangsangan, dia akan merangsang pemikiran pembaca untuk membaca penulisan yang seterusnya. Maksudnya ialah, dia akan stimulate, dia akan orang kata apa, menceritakan lebih detail lagi tentang apa yang nak dibincangkan melalui ayat tesis. Contohlah ayat tesis tadi ialah, akhir-akhir ini masalah pembuangan bayi dalam kalangan remaja semakin berleluasa di negara kita. Titik. Ayat rangsangan. Laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara menunjukkan berlakunya peningkatan kes pembuangan bayi yang agak ketara dari tahun 2015 hingga tahun 2020, iaitu sebanyak 30% kes peningkatan masalah pembuangan bayi ini. Jadi ayat rangsangan awak boleh letak laporan daripada Jabatan Perangkaan Negara, kutipan, statistik. Ataupun awak boleh juga letak ayat rangsangan itu dengan kutipan yang lain. Hal ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh tokoh psikologi keluarga terkemuka negara, Saniah Abu Bakar 2010, yang menyatakan bahawa masalah pembuangan bayi ini bla 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 bla. Letaklah kutipan di situ. Okey? Jadi kat situ dia akan ada ayat rangsangan yang akan menjentik pemikiran pembaca untuk meneroka dengan lebih detail. Oh, statistik berlaku kenaikan masalah pembuangan bayi. Oh, tokoh ni pun dia ada cerita pasal benda ni. Okey? Selepas ayat rangsangan, maka dia akan pergi kepada ayat arah. Ayat arah ialah ayat yang memandu pembaca untuk mengetahui apakah perkara yang dibincangkan dalam isi ayat arah. Okey, ayat arah ni dia akan lead pembaca tu untuk meneroka dengan lebih detail. Contoh ayat arah ialah, persoalannya, apakah faktor-faktor dominan yang menyebabkan masalah pembuangan bayi ini timbul? Maka ayat arahnya ialah kita nak meneroka tentang faktor-faktor masalah pembuangan bayi. Kalau ayat arah dia, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini? Maka dia akan membawa kita untuk meneroka tentang langkah-langkah. Okey, langkah-langkah untuk membasmi masalah pembuangan bayi ini. Maka dalam perenggan pengenalan ini, dia kena ada 3 komponen ayat. Yang pertama ayat tesis, kedua ayat rangsangan, ketiga ayat arah. Jadi make sure bila awak buat penulisan ilmiah, pastikanlah dalam perenggan pengenalan itu dia ada ayat tesis, ada ayat rangsangan, ada ayat arah. Maka bila penuhi ketiga-tiga aspek ini, lengkaplah perenggan pengenalan awak. Jadi Cik Fawis, kalau perenggan pengenalan saya tu tak sampai satu muka surat, okey ke? Asalkan ada 3 komponen ayat ni. Okey. Kalau setengah muka surat pun tak ada masalah.
Okay, as long as dia ada ayat tesis, ada ayat rangsangan, ada ayat arah. Okay, itu benda dia. Maka selesai dalam perenggan pengenalan, kita pergi kepada perenggan isi. Dalam perenggan isi, dia mempunyai 4 komponen ayat. Yang pertama ialah ayat topik, kedua ialah ayat sokongan, ketiga ialah ayat sokongan lanjutan, keempat ialah ayat simpul. Ayat topik ialah ayat utama yang menyatakan isi utama dalam sesebuah perenggan. Maksudnya, bila kita pergi ataupun transisi ke perenggan isi, dia mempunyai ayat topik. Dan saya fikir ayat topik ini konsepnya anda telah pun tahu dan juga fahamlah. Sebab apa? Sebab cikgu-cikgu kat sekolah pun selalu tekankan tentang konteks isi ayat topik. Jadi ayat topik ini biasanya dia ada kaitan dengan ayat arah lah. Kalau ayat arah tadi dia kata apakah faktor-faktor dominan yang menyebabkan masalah pembuangan bayi dalam kalangan remaja di Malaysia. Maka ayat topik yang pertama ialah dia akan berbunyi salah satu faktor lah sebab ayat arah dia nak cerita pasal faktor. Jadi ayat topik dia salah satu faktor yang menyebabkan masalah pembuangan bayi ini timbul ialah sikap ibu bapa. Okey, sikap ibu bapa. Maka selepas ayat topik dia akan disusuli dengan ayat sokongan yang boleh terdiri daripada beberapa perenggan bagi menerangkan satu subtopik. Garis atau highlight beberapa perenggan di dalam buku awak tu. Okey, jadi maksudnya ialah dia tak macam sekolah, satu isi, satu perenggan. Tak. Kalaulah di universiti, isi itu telah dipisahkan dengan numbering, penomboran. Maka cukuplah sekadar awak letak beberapa perenggan untuk menerangkan isi tersebut. Ayat sokongan ialah ayat yang menyokong ayat topik. Dan isi sokongan terdiri daripada fakta, pendapat, peristiwa, sebab dan akibat. Sebagai contoh, kalau ayat topik tadi, salah satu faktor masalah pembuangan bayi ialah sikap ibu bapa. Maka ayat sokongan dia ialah ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja mencari nafkah dari pagi hingga ke malam telah mengabaikan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak. Sedar ataupun tidak, sikap terlalu sibuk mencari nafkah ini boleh memakan diri sendiri. Ibu bapa yang sibuk bekerja dari pagi hingga malam mengabaikan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak dari aspek moral dan tidak melakukan pemantauan secara berkala terhadap pergerakan anak-anak. Titik. Anak-anak mula menjadi liar dan terjebak dalam kancah yang tidak sihat. Akhirnya, bayi-bayi yang tidak berdosa dilahirkan dan dibuang di tempat-tempat yang tidak terjangkau akal oleh manusia. Itu benda dia. Awak boleh letak ayat sokongan untuk menyokong ayat topik. Dan tadi ialah tentang sebab akibat. Okay, sebab ibu bapa sibuk bekerja, akibatnya anak-anak tak terkawal sikap dia. Dan akhirnya dia boleh letak ayat sokongan lanjutan. Ayat sokongan lanjutan ini dia boleh jadi terdiri daripada kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Okey, boleh letaklah. Hal ini selari dengan kajian kes yang dilakukan oleh Jabatan Psikologi UKM yang menyatakan bahawa timbulnya masalah ini disebabkan oleh kesibukan ibu bapa bla 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 bla. Letaklah kutipan dia. Alright? And then barulah awak letak ayat simpul. Ayat simpul ni adalah ayat penutup kecil sebelum beralih ke perenggan seterusnya. Secara rangkumannya jelas menunjukkan bahawa salah satu faktor dominan masalah pembuangan bayi ialah sikap ibu bapa yang mengabaikan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak dan juga memantau pergerakan mereka. Titik. Selesai isi pertama, pergi kepada isi kedua. Dan kita mulakan dengan ayat topik lagi. Selain itu, faktor dominan yang kedua tentang masalah ini ialah stigma masyarakat. Kemudian letaklah ayat sokongan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, stigma bermaksud ialah begini, begini, begini. Dan kembangkanlah ayat awak. Ada berapa isi yang saya mahu untuk apa orang kata esei ni? Ada berapa isi saya nak?
Berapa guys? Isi untuk esei ni ada berapa? Ada berapa isi untuk esei? Anyone? Ada berapa isi? Ada berapa? Isi yang saya nak untuk esei individu ada berapa guys? 4. Ya, 4 isi 4 isi untuk esei. Kenapa lambat? Delay ke? Okay. Alright, 4 isi. So, saya harap awak boleh buat 4 ayat topik lah berkaitan dengan isi yang berbeza. Isi tu nak cari kat mana? Cari daripada portfolio 1 yang awak buat tu dan juga kutipan itu nak cari kat mana? Ambil daripada kutipan yang awak buat dalam portfolio 2 tu. Okay, itu benda dia. So, itu ialah ayat sokongan lanjutan. Kemudian, kita pergi kepada ayat simpul. Ayat simpul tu dah, okay. Kita pergi kepada ayat penutup. Ataupun orang kata perenggan penutup. Iaitu rumusan idea utama ataupun komen keseluruhan. Jadi, dalam perenggan penutup, ia adalah ayat yang meringkaskan tema dan huraian perenggan tersebut. Dan biasanya di dalam itu dia akan letaklah harapan, saranan, cadangan berkaitan dengan rumusan idea utama tersebutlah yang anda perlu tahu. Jadi ini ialah bagaimana asas pemerengganan itu berlaku. Okey? Jadi saya harap dalam awak membina perenggan nanti, pastikan semua komponen ayat ini ada dalam perenggan awak. Jadi saya akan tunjuk gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan pemerengganan ini. Kalau awak lihat 1.0 ini ialah perenggan pengenalan. Ini ialah perenggan pengenalan lah. Baik. Okey. Jadi kalau awak lihat perenggan pengenalan di sini, alright. Sekejap Okey. Okey, pengenalan 1.0, pengenalan P ni huruf besar, yang lain semua huruf kecil. Ingat P ni huruf besar, yang lain semua huruf kecil. Jadi dalam kalau awak kata saya nak buat semua huruf besar, dia akan jadi salah. Semua huruf besar itu mesti buat pada muka depan sahaja, tajuk. Tajuk pada muka depan sahaja. Dan pastikan tidak ada titik lah. Okey, P ni huruf besar. Dan di sini ialah perenggan pengenalan dan lengkap ada ayat tesis, ayat rangsangan, ayat arah. So that cukuplah satu perenggan pun dah okey. Separuh muka surat. Okey, kat sini ayat tesis dia once kita baca. Contoh, pedofilia ditakrifkan sebagai orientasi seksual yang kuat dan berterusan seseorang individu terhadap kanak-kanak lelaki dan perempuan yang berumur 13 tahun atau lebih muda. Once kita baca saja ayat tesis ni, kita dah tahu dah keseluruhan esei ni dia nak cerita pasal apa? Dia nak cerita pasal pedofilia. Okey, pedo ni. Alright, pedo ni orang kata masalah mental lah sebab dia suka kanak-kanak. Okay, kanak-kanak ni patutnya dilindungi, bukannya dieksploitasi. Alright, jadi once kita baca, kita dah tahu. Ini nak cerita pasal pedofilia. Kemudian, lepas ayat tesis, dia nak disusuli dengan ayat rangsangan. Bagi seseorang yang didiagnosis memiliki gangguan pedofilia, mereka melakukan tingkah laku seksual terhadap kanak-kanak atau melalui tekanan emosi yang ketara disebabkan oleh dorongan atau fantasi mereka. So, ayat rangsangan ni dia akan ceritalah the reason why, kenapa pedo ni boleh berlaku macam tu. Sebab ada dorongan dan fantasi mereka. Okey. Jadi kat sini awak boleh kembangkan lagi ayat rangsangan tu beberapa ayat lah. Contohnya, lazimnya pedofilia terdiri daripada golongan lelaki dan mereka boleh mengembangkan minat pada kedua-dua jantina. Okey, dan kembangkan lagi ayat rangsangan. Pedofilia juga penyakit gangguan mental
yang merosakkan kehidupan ramai kanak-kanak dengan cara yang negatif. Okey, jadi kat sini awak boleh kembangkan ayat rangsangan itu sama ada nak letak kutipan pun boleh ataupun nak guna pendapat sendiri pun boleh melalui bacaan umum. Okey, so ayat rangsangan boleh jadi banyak sikit lah. Kemudian kat bawah ni ayat arah. Oleh kerana itu, umum harus mengetahui bentuk-bentuk jenayah pedofilia bagi mengelakkan semakin ramai kanak-kanak menjadi mangsa. Okey. So ini ialah bagaimana ayat arah dia. Dia nak bawa kita untuk kita ketahui apakah bentuk-bentuk jenayah pedofilia. Alright, itu benda dia. So, dalam perenggan pengenalan ada ayat tesis, ada ayat rangsangan, ada ayat arah. So, make sure adalah ketiga komponen ayat ini. Kemudian, dalam perenggan isi, kalau awak perasan 2.0 ialah dia kata bentuk-bentuk jenayah pedofilia. Ni belum lagi isi. Ini ialah gambaran tentang 4 isi yang awak nak cerita. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 barulah isi. Okey? Dan bila awak buat macam ni, 2.0, bentuk-bentuk jenayah pedofilia, okey, jangan awak langkah terus 2.1. Make sure kena letak ayat dulu kat bawah ni. Sedikitlah ayat yang menerangkan gambaran isi. Contoh, pedofilia merupakan kes jenayah yang semakin membarah dalam kalangan masyarakat dunia. Berikut merupakan bentuk-bentuk jenayah pedofilia. Cukuplah sekadar 2 ayat untuk memberi gambaran apakah tentang orang kata sebagai konten isi tersebut. Alright, 2 ayat pun dah cukup. Janganlah sebab selalunya pelajar buat 2.0 and then tinggal kosong kat bawah terus melompat 2.1. So apa gunanya 2.0 ni? Make sure kena ada ayat sikit. Contohlah kalau kes pembuangan bayi. Terdapat 4 faktor dominan, okey, menjadi punca masalah pembuangan bayi dalam kalangan remaja di Malaysia. Titik. Berikut merupakan faktor-faktor dominan tersebut. Titik bertindih. 2.1. Sikap ibu bapa. Itu contoh. Okey, so that 2.1 memperkenalkan konsep sexual grooming. Alright, so kalau awak perasan, M huruf besar, okey, yang lain semua huruf kecil. Kecuali kata nama khas lah. Jadi kat sini, kita nampak bahawa huruf awal perkataan sahaja huruf besar. Alright, itu benda yang awak kena tahu. Dan pemula setiap perenggan, setiap permulaan perenggan, yang pertama, bukan kedua, ketiga. Yang pertama, okay, perenggan pertama, permulaan dia mesti rapat sebelah kiri. Okey. Perenggan kedua, ketiga dan seterusnya barulah santak ke kanan satu kali. Tab block. Ke kanan satu kali. Okey, itu benda dia lah. Alright, yang korang boleh nampak. Okey. So, kat sini, kalau korang nampak, ini ialah benda dia. Okey. Dan kalau perasan, bawah aspek isi ni ada 3 perenggan. Okay, dia tak sama kat sekolah. Kalau kat sekolah, satu perenggan, satu isi. Tapi kalau di universiti, dia telah, orang kata apa? Telah pecahkan melalui numbering. Dan di dalam inilah ada ayat topik, ayat sokongan, ada ayat sokongan lanjutan, ayat simpul. Contoh ayat topik. Antara bentuk jenayah pedofilia ialah grooming secara seksual. Okey, itu benda dia. Jadi, dia pun letak ayat sokongan. Okey. Grooming secara literalnya bermakna mendandan. Okey, mendandan. Alright. Namun, dalam konteks jenayah pedofilia, grooming merujuk kepada perilaku orang dewasa yang berkawan dengan kanak-kanak dan mencipta hubungan emosi dengan niat untuk melakukan penderaan seksual kepada kanak-kanak tersebut. Okey, sexual grooming ni macam kadang-kadang dia tanpa sedar. Sedar ataupun tidak, dia boleh menyebabkan kanak-kanak itu menjadi nak meneroka. Sebab kita tahu sifat azali kanak-kanak ni dia mempunyai semangat curiosity yang tinggi. Semangat ingin tahu yang tinggi.
Jadi, kita sebagai orang dewasa, kita kena tunjuk suri tauladan yang baik kepada budak-budak ni. Okey? Kadang-kadang tanpa sedar kita ajar budak mencarut, ajar cakap benda-benda kotor. Jadi budak-budak ni, dia kadang-kadang dia nak meneroka. Apa maksud benda ni? Apa maksud benda tu? Jadi, benda-benda macam ni dia secara tak langsung boleh jadi sexual grooming sebenarnya. Dan benda ni digunakan oleh pedo. Okey, untuk orang kata apa? Untuk menggalakkan lagi kanak-kanak itu untuk apa tahu benda-benda macam ni. It's supposed to be not okay lah sebab budak-budak ni sepatutnya lebih bermain. Bukannya nak teroka benda macam ni. Walaupun kita tak nafikan, budak-budak memang dia ada sifat nak inquiry, nak tahu. Jadi adalah tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik anak-anak ni berkaitan dengan isu-isu sexuality ni. Bukannya pengaruh luar. Jadi ibu bapa yang perlu tunjuk what you can do and don'ts. Okay, apa yang boleh buat dan tak boleh buat. Bukannya orang luar yang ajar benda-benda macam ni. Jadi itu salah satu benda yang menjadi orang kata pemikiran masyarakat, oh gurau-gurau je, bukan serius pun. Tapi tak okey. Sebab apa? Sebab benda tu dia akan bagi efek pada budak-budak ni. Apatah lagi kalau kanak-kanak itu mula ketagihan. So teruklah. Jadi, dalam aspek ini, dia perlu tahu. Kadang-kadang sexual grooming ni berlaku tanpa sedar. Dan kalau pedo ni ambil kesempatan, dia akan jadi lebih teruk. Jadi kat sini, awak boleh tambahkan lagi, banyakkan lagi ayat-ayat berkaitan dengan ayat sokongan ni. Okey? Itu benda dia. Hal ini termaksudlah dengan cara mengadakan komunikasi seksual dengan seorang kanak-kanak atau menggalakkan kanak-kanak tersebut berkomunikasi secara seksual. Ini benda dia, masalah. So, tambah lagi ayat sokongan. Antara perkara yang sering disalahfahami masyarakat adalah keterlibatan kanak-kanak yang seperti merelakan perilaku berbau seksual dengan pesalah laku pedofilia. Sedangkan sebenarnya proses grooming ini melibatkan hubungan kepercayaan antara pemangsa dan mangsa hingga akhirnya mangsa diperalatkan untuk kepentingan seksual. Okey, jadi keadaan ini dia kena kita kena aware. Benda tu kadang-kadang dia boleh lead kepada pedo. So benda ni dia kena bagi pendedahan kepada masyarakat kena tahu benda ni wrong. Okey, salah. Okay, so ayat sokongan awak boleh pelbagaikan dia dan boleh banyakkan dia dalam beberapa perenggan. Kemudian barulah disusuli dengan ayat sokongan lanjutan. Iaitu kita boleh letak kutipan. Okey, menurut Givenchy, Muhammad Hazim Dahuli dan Suziana Muhammad Saleh 2019 dah letaklah kutipan. Kutipan kan dah belajar. Jadi kat sini awak dah boleh letak kutipan dan kemudian awak pun bolehlah hurai sedikit tentang kutipan ini dan barulah awak letak ayat simpul. Oleh kerana itu, masyarakat harus mengetahui bahawa grooming seksual ini merupakan antara jenayah pedofilia. Okey, sebab kadang-kadang masyarakat tak sedar pun itu adalah sexual grooming. Okey, so benda ni kena tahu. Alright, so selesai isi pertama, pergi isi kedua dan seterusnya lah. Kemudian kita pergi kepada perenggan kesimpulan. Okey, dan yang merangkumi rumusan idea utama dan juga rumusan keseluruhan kes. Jadi rumusan idea utama dia tulis, konklusinya anak-anak kecil sangat terdedah kepada jenayah pedofilia berdasarkan statistik kejadian walaupun secara langsung ataupun tidak langsung. So dia rumuskanlah secara rangkuman. Okey, dia tak rumus secara detail. Kemudian rumusan keseluruhan. Kat sini awak boleh letak saranan, harapan, cadangan. Oleh itu, memahami bentuk jenayah pedofilia yang dilakukan pemangsa adalah sangat penting agar masyarakat dapat mengenal pasti dan melaporkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Okay, so ini ialah rumusan keseluruhan kes. So, itu adalah bagaimana perenggan kesimpulan itu timbul ataupun wujudlah. Okey. Jadi selesai berkaitan dengan perenggan pengenalan, perenggan isi, perenggan penutup. Ada soalan nak tanya? Jelas? Faham? Ada soalan?
Any question? Jelas ke? Faham? Jelas. Jelas Faham Okey, bagus. Kalau jelas dan faham, saya harap awak boleh buat dengan lebih baik berkaitan dengan perenggan pengenalan, perenggan isi, perenggan kesimpulan. Ni dah minggu 8, minggu 9 buat assignment, essay, minggu 10 lepas cuti hantar. Awak ada 2 minggu untuk buat essay ni. So, saya fikir tidak ada masalah sangat sebab bahan dah ada, tajuk dah ada, kerangka dah ada, kutipan dah ada. Rujukan pun dah ada. Tinggal nak buat guna ayat sendiri sahaja. Jadi kalau jelas, kita pergi kepada Immanuel. Ayat sokongan tu macam bukti. Ya betul. Ayat sokongan tu macam pembuktian boleh, pendapat boleh. Macam itulah. Oh, Cuma okay. Thank you, sir. sama. Cuma kalau ayat sokongan lanjutan, dia kena lebih konkret. Kena letak kutipan lah. Okey, itu sokongan yang lebih konkret. Okey, baik. Kita terus kepada koheren dan kohesi. Apa yang dimaksudkan koheren? Apa yang dimaksudkan kohesi? Koheren merujuk kepada perbentangan idea. Sama ada mempunyai perkaitan kognitif. Kognitif ni pergerakan, persekitaran, masa, tempat, epistemik atau perkaitan lain. Epistemik ni ialah skop, ruang waktu. Okey, jadi koheren merujuk kepada perbentangan idea. Okey, dan dia mestilah ada kaitan antara satu sama lain. Iaitu ada tautan. Dan koheren bukan sahaja dilihat dalam ayat yang bersambungan, garis atau highlight bersambungan, tetapi juga dilihat dalam perenggan dan juga perkaitan antara perenggan. Bahkan antara bab. Baik, secara mudahlah saya buat konklusi dia untuk mudahkan pemahaman awak ni. Koheren ni tulis kat tepi, dia ialah tautan. Taut, bertaut, berpaut, taut. Okey. Tautan ni ialah antara ayat dengan ayat itu mesti bertaut antara satu sama lain. Kalaulah ayat itu tidak bertaut, maka dia tidak ada kesinambungan. Dia tidak akan bersambungan. Okey, maksudnya dia akan terpisah, terputus. Jadi ayat yang koheren, dia mesti bertaut antara satu sama lain. Itu koheren. Dia mesti ada kaitan daripada aspek yang telah digubal ataupun digubah dalam karangan tersebut. Okey, jadi tautan itu dilihat daripada tautan antara perenggan dengan perenggan, ayat dengan ayat, bab dengan bab, okey, supaya dia wujud koheren. Cik Fawis, ada ke keadaan karangan yang tidak ada tautan? Tidak ada koheren? Ada. Contohlah, okey, esok nak hantar assignment, hari ni baru nak buat. 2 assignment pula tu essay. Satu assignment tentang pedofilia ni, bawah wacana akademik. Satu lagi essay pasal kepentingan pelancongan terhadap negara. Itu subjek lain. Dua-dua essay ni nak hantar esok, hari ni baru nak buat. So, apa yang dibuat oleh pelajar itu ialah dia copy and dia paste. Masalahnya dalam perenggan pertama ialah tentang pedofilia. Bila dia paste perenggan kedua tentang pelancongan, maksudnya dia salah paste, dia salah tampal kat situ. So that itu adalah satu keadaan perenggan yang tidak koheren, yang tidak ada tautan. Boleh faham? Okey, maksudnya tautan ni dia make sure mestilah ayat dengan ayat itu berkesinambungan dengan baik. Itu benda dia. Contoh ayat yang bertaut, kalau kita lihat yang pertama, ayat dia, antara perkara yang sering disalahfahami masyarakat adalah keterlibatan kanak-kanak yang seperti merelakan perilaku berbau seksual dengan pesalah laku pedofilia. Maka kalau kita lihat, ini ialah kanak-kanak dan ayat kedua. Sedangkan sebenarnya proses grooming melibatkan hubungan kepercayaan antara pemangsa dan mangsa hingga akhirnya mangsa diperalatkan untuk kepentingan seksual. Jadi kalau kita nampak di sini, dia ada tautan dia. Iaitu kanak-kanak, yang kedua ialah mangsa. Mangsa ini dia ada kaitan dengan kanak-kanak. Maka kedua ayat ini saling bertaut dan ada kesinambungan. Okey, itu maksud dia. Alright, itu ialah koheren, iaitu tautan. Baik, kohesi.
Kohesi pula, dia bermaksud keserasian. Okey, garis atau highlight keserasian. Kalaulah koheren, tautan, kohesi ialah keserasian. Dia ialah keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. Unsur linguistik ialah unsur bahasa. Ini ialah pendapat Nisafiyah Karim dan Noliza Jamaluddin tahun 2002. Jadi kalau kita lihat, kohesi dalam penulisan dapat dilihat melalui keserasian hubungan antara unsur. Antaranya dengan penggunaan penanda wacana atau penghubung. Penanda wacana ini contohnya ialah seperti selain itu, di samping itu ialah frasa penanda wacana. Okey, jikalau, maka, lantaran itu, namun demikian, tetapi. Okey, kalau penghubung, kata hubunglah dan, atau, yang, bahawa. Alright? Jadi, dalam satu aspek, dia kena ada keserasian bila kita nak tautkan dia. Iaitu bila kita nak bertaut ni, macam orang kata bila kita nak jadikan ayat itu koheren, iaitu bertaut, dia tak boleh sekadar bertaut semata-mata. Dia mesti ada keserasian. Kalau bertaut, sekadar bertaut tapi tak serasi, tak boleh. Jadi kena make sure awak letak penanda wacana yang boleh menyambung antara ayat dengan ayat ini dengan penanda wacana yang serasi. Sebab kita tahu bahawa setiap penanda wacana ini, dia ada fungsi yang berbeza-beza. Contoh, kalaulah penanda wacana itu dia nak menceritakan tentang ada point lain lagi. So dia akan letak persambungan dia ialah selain itu ada ataupun di samping itu ataupun namun demikian, itu contoh. Ataupun penanda wacana dia nak cerita kalau ada benda ni sebab ni akibatnya macam ni. Maka awak boleh letak okey, perkara ini berlaku jikalau gini gini gini. Jikalau tu. Maksudnya ada syarat dia. Kalau benda ni berlaku, jikalau benda ini dilakukan. Sebab dan akibat. Ataupun benda tu awak kena letak kalau benda tu tak boleh nak dinafikan. So, awak pun letak perkara ini tidak boleh dinafikan sekiranya. Itu ialah penanda wacana yang tengok pada konteks ayat dan make sure dia serasi. Okey? Sebab kalau sekadar letak saja penanda wacana tapi tak serasi, tak boleh juga. Jadi make sure kalau nak bertautkan ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan, make sure kena tahu sifat keserasian penanda wacana tu. Bukan main letak je. Macam mana nak tahu benda tu serasi ke tidak, Cik Fawis? Itu awak kena tengoklah konteks ayat awak nak buat tu pasal apa. Kalau konteks ayat awak nak buat tu ialah tentang, nak cerita, ada banyak lagi faktor-faktor lain, awak akan tambah tambahan pula apa ataupun lebih-lebih lagi apa. Itu akan nak menerangkan ada banyak lagi perkara-perkara lain yang awak nak cerita. Ataupun awak nak cerita ada pembalikan kata. Okey? Walaupun begini, tetapi begini. Tetapi itu ialah maksud pembalikan. Jadi dalam aspek ini, tanggungjawab awaklah untuk tahu sifat-sifat penanda wacana ini supaya dia nampak serasi di dalam penulisan esei. Itu kohesi. Jadi secara rangkumannya, kohesi ni dia boleh diungkapkan sebagai jejalinan teks. Garis atau highlight jejalinan teks. Yakni bagaimana ayat-ayat itu dia terjalin antara satu sama lain dengan kemas. Supaya proposisi atau idea yang didukungnya tidak terputus-putus. Okey? Senang nak cakap lah. Kata hubung penanda wacana ni dia menjalinkan teks dengan teks yang lain. Dengan lebih cantik lah. Analogi dia mudah, sepertinya analogi yang orang kata sebagai awak main Twitter kan. Okay. Bila awak main Twitter, bila awak main Twitter, Twitter ni ruang dia untuk menaik teks tu dia agak limited. Tapi dah tahu limited nak type panjang-panjang. Okay. Jadi bila nak type panjang-panjang, dia akan wujud thread. Ini adalah thread. Thread itu ialah jalinan teks. Iaitu adalah ketenunan. Okay, dia thread, berbenang. Jadi kat situ berbenang ayat itu, dia akan disambung dengan adanya penanda wacana. Selain itu, gini. Walau bagaimanapun, gini. Namun demikian, gini.
tetapi gini. Okay, so that dia akan jadi cantik kalau ayat itu serasi dengan konteks penanda wacana. Itu bagaimana kalau kita buat thread dalam Twitter. Sama juga dalam esei. Kalau buat penulisan esei sekalipun, awak kena letak penanda wacana yang serasi. Itu kohesi. Boleh faham? Maksudnya kalau sekadar bertaut tapi tidak ada keserasian, tak boleh. Kalau sekadar koheren tapi tidak ada kohesi, tak boleh juga. Itu maksud koheren dan juga kohesi. Ada soalan nak tanya? Setakat ni jelas? Any question? Yes, Jelas, Syazli? sir. Jelas Okay, kalau Jelas. jelas, maka saya harap awak boleh buatlah esei awak berdasarkan daripada apa yang dipelajari pada hari ini dan wujudkan aspek koheren dan kohesi. Okay? Baik. Kalau tidak ada soalan, kita rehat 5 minit. Okay, jap lagi kita sambung semula untuk penyuntingan.